Soalan daripada Hana Wanci. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah Rasulullah SAW menyelia tadbir politik dengan urusan seharian dan memantapkan konsep fiqh politik dalam isu pelaksanaan syariat Islam? Mungkin Ustaz boleh kongsikan sirahnya. Kemudian soalan beliau yang kedua, apakah kaedah pengasingan kuasa dan pengawasan dalam pentadbiran politik? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Secara umumnya kita boleh tengok bagaimana Nabi SAW dalam isu perjanjian Hudaibiyah, dalam isu yang bagaimana perjanjian Hudaibiyah itu di antara hatta bukannya sesama Muslim. Sebab tu sebenarnya politik ini dia satu perkara yang kita nak daripada politik adalah kesatuan. Satu perkara yang kita nak daripada politik itu adalah kita kata menyatukan, dia bukan memecah belahkan, menimbulkan pula perkara-perkara yang boleh buat pergaduhan bahkan pembunuhan. Sepatutnya politik yang menyatukan. Ya, seperti itu adalah satu acuan untuk menyatukan semua orang-orang yang mungkin boleh diperbincangkan, diperdebatkan dan sebagainya, idea-idea yang ada, betul, tapi akhirnya bersatu. Itu maksudnya. Dan kemudian Nabi SAW itu sendiri, kita melihat bagaimana tentang gencatan senjata selama 10 tahun, kemudian mengerjakan umrah ataupun haji dan sebagainya, dan kemudian tengok pula pada piagam Madinah yang diletakkan oleh Nabi SAW, semua orang mendapatkan hak yang sepatutnya. Walaupun Hudaibiyah itu nampak ada orang tak puas hati daripada kafir Quraisy dan sebagainya, mereka juga yang menarik balik perjanjian dan seterusnya, tapi Madinah, piagam Madinah itu juga adalah satu benda yang besar sebenarnya. Satu perkara daripada sudut bagaimana penyatuan yang boleh kita katakan hak orang Islam, hak di antara orang Islam dan orang non-Muslim, hak kebersamaan dan sebagainya, saling menjaga, saling membantu kalau ada tersalah tersilap dan sebagainya. Harap ada dia punya kita kata Nabi SAW sebagai ketua negara yang akan menyelesaikan isu itu. Jadi di situ sebenarnya adalah acuan yang umum daripada sudut sirahnya, tetapi dia telah memberi satu garisan ataupun boleh kita katakan panduan yang sangat besar kepada pemimpin-pemimpin untuk melihat kepada perkara itu. Itu daripada satu sudut lah. Sudut yang kedua, kita melihat pula daripada bagaimana Nabi SAW itu daripada sudut pemimpin itu sendiri. Kan bagaimana Nabi berinteraksi dengan pemimpin, sebab di sana dia akan ada, maksudnya selepas Nabi SAW wafat akan ada khalifah dan kemudian seterusnya. Cuma sebelum itu bagaimana Nabi menguruskan pemimpin-pemimpin yang ada. Contoh macam Nabi SAW nak pergi bermusafir, Nabi nak tinggalkan siapa dekat Madinah sebagai contoh, nak jadi pemimpin yang akan menggantikan seketika tempat Nabi SAW. Nabi pilih orang yang sepatutnya. Contohnya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ni satu orang yang mana tak nampak, kan, daripada sudut matanya, tetapi di atas kepercayaan, di atas sikap, di atas tanggungjawab yang memang dia boleh jalankan, maka Nabi melantik dia. Tapi ada sebahagian sahabat ni, contohnya dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, iaitulah ketika mana Nabi pesan kepada dia jangan minta jawatan. Kan? Jadi dia ada kontradik dekat situ. Yang ni Nabi suruh, yang ni Nabi. Maksudnya Nabi sendiri dah tahu sikap kepemimpinan daripada pengalaman, mungkin daripada wahyu juga mungkin, maka menunjukkan bahawa Nabi telah meletakkan satu standard yang tinggi. Pemimpin ini ada tanggungjawabnya dan dia betul-betul boleh memacu apa yang sepatutnya yang telah pun dipertanggungjawabkan kepadanya. Itu konsep dia. Konsepnya Nabi SAW nampak pada peribadi setiap para sahabat tu, ya. Betul.